Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sidang maghrib yang dirahmati Allah, baik di Baitus Salam maupun di rumah masing-masing, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berkenaan dengan solat masih lagi sedang berlangsung. Dan insya-Allah kita akan mendengar beberapa lagi hadis, nasihat dan sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan solat ini. Namun begitu, ingin saya mengimbas sedikit berkenaan dengan hadis malam di mana kita telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang berkenaan dengan amalan apa yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda bahawa solat tepat pada waktunya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah Ta'ala, yakni menyebarkan agama Allah Ta'ala ini, berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan jihad yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun begitu, ingin saya jelaskan sedikit kerana ada pertanyaan dari beberapa orang. Mungkin tidak jelas daripada hadis itu. Ada satu hadis yang saya terangkan berkenaan dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita cara-cara untuk berwuduk, di mana Rasulullah SAW menerangkan berkenaan dengan 3 kali kita perlu mencuci tangan kita, hidung kita berkumur 3 kali. Dan ada satu lagi hadis di mana saya terangkan bahawa apabila kita berwuduk, mencuci muka kita dengan air itu, sehinggalah ketitisan air yang terakhir itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang berasal daripada mata kita yang kita lihat. Kejahatan-kejahatan yang mungkin kita terlihat, keburukan-keburukan yang kita terlihat, maka dengan mengambil wuduk, dengan mencuci muka kita itu, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dan menyucikan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi yang bertanya kepada saya, Tuan, macam mana waktu kita wuduk itu, waktu kita mencuci muka itu, kerana ini berkaitan dengan mata, apakah mata kita itu perlu dibuka waktu kita wuduk? Jadi tidaklah begitu, kerana mata merupakan bahagian daripada wajah kita. Kalau kita cuci muka, kita tutup mata kita, tak boleh terbuka, kalau tak pedih. Jadi bukanlah bermaksud bahawa kita harus membuka mata kita ketika kita cuci muka kita dengan air ketika berwuduk, supaya keluarlah, terhapuslah kejahatan-kejahatan yang berasal dari mata kita. Tidak begitu, bukan begitu maksudnya, tapi dengan keselesaan kita. Kalau memang kita selesa buka mata waktu wuduk, kita buka, cuci muka. Tapi memang susah, memang tak boleh kita sambil kita cuci muka, kita membuka mata kita. Itu pun susah kita nak lakukan. Jadi bukanlah maksudnya kita mesti membuka mata kita, kita cuci muka kita supaya kesalahan-kesalahan yang berasal dari mata kita itu bersih. Bukan begitu. Jadi jangan kita menyusahkannya. Dan kita, Rasulullah SAW bersabda macam ni, jadi kita perlu buka mata kita dan cuci muka kita dengan wuduk itu. Bukan maksudnya begitu, tapi mengikut keselesaan kita. Dan untuk hadis pada hari ini, saya memilih satu hadis yang agak panjang, tetapi di dalam itu Rasulullah SAW memberitahukan bagaimana cara supaya kita dapat melaksanakan solat ini. Dengan cara mana kita harus melakukan solat ini. Hadis diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla
fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji'i fasalli fa innakum lam tusalli faraja'a fasalla kama shalla summa jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji'i fasalli fa innakum la tusalli salasan faqala wallazi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni faqala iza qumta ila sholati fakabbir summa qra'a ma tayassara ma'aka minal qur'ani summarka'a hatta tatma'inna raki'an summarfa'u hatta ta'tadila qa'iman summasjudu hatta tatma'inna sajidan summarfa'u hatta tatma'inna jalisan waf'al zalika fi solatika kulliha. Hadis ini diriwayatkan dalam Aziz Bukhari yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menerangkan bahawa pada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Dan kemudian ada satu orang laki-laki datang masuk ke masjid itu. Dan dia pun mengerjakan solat. Jadi laki-laki itu datang ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid itu, laki-laki itu datang dan dia solat. Selepas dia solat, dia memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia berikan salam dan Rasulullah SAW menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahawa pergi kerjakan sekali lagi solat kamu. Dan dia pun mendirikan solatnya sekali lagi. Kemudian dia datang kembali kepada Rasulullah SAW dan memberi salam kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun menjawab salam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pergi lagi, kerjakan balik sekali lagi solat kamu. Sampailah 3 kali. Sampailah 3 kali, barulah orang itu berkata kepada Rasulullah SAW, dah 3 kali ni dia kasih salam kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW jawab dan suruh dia solat balik. Jadi sampai 3 kali begitu, akhirnya orang itu berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, demi Tuhan, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, beritahulah kepada aku macam mana cara yang terbaik untuk mengerjakan solat. Tadi kan 3 kali, sampai 3 kali dia mengerjakan solat tu, Rasulullah SAW menegur dia. Jadi selepas ketiga kali dia bertanya kepada Rasulullah SAW, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku cara mana, macam mana solat yang paling betul. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada beliau, kepada orang itu, ketika kamu hendak mengerjakan solat ataupun ketika kamu berdiri untuk solat, angkatlah takbir, dan kemudian setelah baca Fatihah dan sebagainya, kemudian bacalah ayat Quran sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan dipaksa-paksa. Kalau kita ingat Qul Huwallahu dah kita baca. Kalau kita jadi imam pun macam tu, jangan kita paksa-paksa. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila kamu dah berdiri untuk solat, kamu baca takbir dan baca selepas itu Fatihah dan sebagainya, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kamu ingat sesuai dengan apa yang kamu ingat. Kemudian, dan lakukanlah rukuk dengan penuh ketenangan. Ini yang perkara ini yang sangat penting. Perkataan ini yang sangat penting. Itminan, Rasulullah SAW bersabda. Lakukanlah rukuk itu dengan cara yang itminan, dengan cara yang tenang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian kamu berdiri. I'tidal kan, selepas rukuk kita i'tidal, dan kemudian kamu dengan penuh ketenangan kamu melakukan sujud, dan kemudian kamu duduk, dan seperti itulah hendaknya kamu lakukan. Yang apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah apabila seseorang itu mengerjakan solat, hendaklah dia mengerjakan solat itu dengan penuh ketenangan. Mungkin saja Rasulullah SAW melihat, orang di sini tak diterangkan, dalam hadis ini tak diterangkan, tetapi mungkin saja kenapa Rasulullah SAW menyuruh orang itu mengulangi solat.
Sebab mungkin orang itu ketika dia mengerjakan solat dalam keadaan yang tergesa-gesa. Dia rukuk, kemudian dia diri, dia sujud terus. Jadi tidak ada tamak nina. Kalau dalam istilah fiqh itu. Tidak ada dia punya ruang di situ diberi. Rukuk, sujud, kelang kabut. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, bahawa perkataan itminan itu dengan penuh ketenangan hendaklah kamu lakukan. Kerjakan solat ni dengan penuh ketenangan. Jangan dengan tergesa-gesa. Seperti mana Hazrat Masih Maud SAW pun bersabda, beliau menuliskan, menasihatkan kepada kita, janganlah kita mengerjakan solat seolah-olah ayam mematuk makanan. Kita tahu kan ayam mematuk makanan. Betapa cepatnya. Sebaliknya hendaklah kita mengerjakan solat. Kita tahu solat itu ada bacaan-bacaan dia, dan kita hendaklah mengerjakan solat itu dengan penuh ketenangan. Kerana kita tahu solat itu mendatangkan ketenangan. Kalau seseorang mengerjakan solat dengan cara yang tergesa-gesa, berarti dia tidak tenang. Dia tidak tenang dia. Jadi hendaklah kita mengerjakan solat dengan penuh ketenangan. Kita berdiri, kemudian kita baca surah-surah yang patut kita baca, kemudian kita rukuk dengan penuh tenang, baca Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Kemudian kita berdiri iktidal, kita baca Rabbana lakal hamd, kemudian kita sujud, kita baca Subhanallahil A'la. Jangan kelang kabut. Ini yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang itu. Dan alhamdulillah, dengan adanya hadis ini kita dapat pelajaran. Melalui orang itu tadi, kita dapat pelajaran bahawa solat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, solat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat yang memberikan ketenangan, menimbulkan ketenangan. Bukan solat yang kita kerjakan dengan cara yang tergesa-gesa. ये एक हदीस जो मैंने अभी पढ़ा है, उसका तर्जुमा ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाते कि एक आदमी आया और उसने नमाज पढ़ी। फिर वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो क्योंकि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। चुनांचे वो गया और फिर नमाज पढ़ी और आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, जाओ फिर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। ऐसा 3 दफा हुआ तो उस आदमी ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई के देकर भेजा, मैं उससे ज्यादा बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए आप ही मुझे नमाज पढ़ने का सही तरीका बताए। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो तकबीर कहो, फिर हस्बे तौफीक कुरान पढ़ो, फिर पूरी इत्मीनान के साथ रुकू करो, फिर सीधे खड़े हो, फिर पूरे इत्मीनान के साथ सजदा करो, फिर सजदा से उठकर पूरी तरह बैठो, उसके बाद दूसरा सजदा करो। इस तरह सारी नमाज ठहर कर सुनवार कर पढ़ना चाहिए। तो इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ये हिदायत देना, ये तालीम देना चाहते हैं कि नमाज को क्या जल्दी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी इत्मीनान के साथ। ये अल्फाज ना बहुत जरूरी है। इत्मीनान के साथ रुकू करो, इत्मीनान के साथ सजदा करो, ये अल्फाज ना बहुत जरूरी है, हम उसको समझना चाहिए कि ये तालीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको देना चाहते हैं कि नमाज, क्योंकि हम सबको पता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मीनुल कुलूब, कि जिक्र अल्लाह ताला के जिक्र से हमारे दिल इत्मीनान हासिल पा सकता है। तो नमाज एक जिक्र है कि सबसे मुकम्मल जिक्र है। तो अगर नमाज में हम जल्दी पढ़ते हैं, उसमें क्या इत्मीनान है? तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को यही बताया कि पूरे इत्मीनान के साथ रुकू करो, पूरे इत्मीनान के साथ सजदा करो, ऐसे नमाज पढ़ना चाहिए। और इसी तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी हमें ये नसीहत दिलाया कि तुम ऐसे नमाज ना पढ़ो जिस तरह मुर्गी अपने खाना खाते हैं। जब मुर्गी खाना खाते हैं ना, वो जल्दी करते हैं, तो हम इस तरह नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो तालीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको देना चाहते हैं वो ये है
कि नमाज को पूरे इत्मीनान के साथ उसका हक अदा करने के साथ अदा करो। तो इसी तरह नमाज पढ़ना चाहिए. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hendaklah tanamkan di dalam diri kita dan fikiran kita, kita berhadapan dengan wujud yang maha suci, maha berkuasa, maha segala-gala. Oleh kerana itu jangan kita tergesa-gesa untuk berpisah darinya. Sebaliknya kita sepatutnya hendaklah meluangkan lebih masa lagi untuk kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat kita. Jadi sebab itulah Rasulullah SAW menasihatkan kepada orang itu, dan nasihat itu sampai kepada kita bahawa apabila kita mengerjakan solat, lakukanlah solat itu rukuk, sujud dengan penuh itminan, dengan penuh ketenangan. Kerana kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi masa untuk kita. Allah Ta'ala memberi ruang untuk kita untuk bercakap dengan dia. Jadi saya rasa tidak mungkin ada orang yang mencintai Allah Ta'ala ingin segera berpisah dengannya. Malah seperti mana Rasulullah SAW, beliau kalau mengerjakan solat itu begitu panjang kerana beliau merasa begitu dekat dengan Allah Ta'ala melalui solat. Dan beliau tidak mahu berpisah dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu kita pun sebagai pengikut sejati Rasulullah SAW, seperti mana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, maka hendaklah kita melaksanakan, mengerjakan solat kita itu dengan penuh itminan, dengan penuh ketenangan, lakukan rukuk, lakukan sujud, berdiri dan sebagainya dengan penuh ketenangan, baca dengan penuh penghayatan, maka insya-Allah solat yang seperti itu akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadis yang kedua, dan ini sangat ringkas. Hadis ini sangat ringkas, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Kalau saya rasa tuan-tuan pun dah boleh tangkap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, di mana Hazrat Ibni Umar radhiyallahu taala anhu menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah, keafdalannya, ketinggian pahalanya adalah 21 darjat daripada solat bersendirian. Jadi kalau kita selagi mana kita boleh mengerjakan solat berjemaah, kita lakukanlah solat berjemaah. Kalau memang kita terpaksa tidak dapat melakukan solat berjemaah, maka kita kerjakan solat sendiri-sendiri. Tapi berusahalah. Apalagi sekarang ini kita banyak di antara kita tak boleh solat di masjid. Sekarang ada peraturan-peraturan tertentu, ada SOP tertentu, kita tak boleh datang ke masjid. Tetapi kita jangan solat bersendirian di rumah. Kita kumpulkan isteri dan anak-anak kita untuk kita sama-sama solat berjemaah. Kerana kita tahu solat berjemaah akan mendapatkan pahala 27 kali ganda lebih daripada solat bersendirian. Jadi kita berusaha untuk mengerjakan solat berjemaah. Ye hadis, छोटा से hadis है, लेकिन उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बताया, ये नमाज बजमात के फजीलत। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बजमात नमाज अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल है। तो इसलिए हम कोशिश करना चाहिए, नमाज बजमात अदा करना चाहिए। अगर मजबूरी की हालत में हम बजमात नमाज अदा नहीं कर सकता तो फिर ठीक है, लेकिन कोशिश करें नमाज बजमात अदा करें। अगर हम मस्जिद में नमाज बजमात अदा नहीं कर सकता तो अपने अपने घरों में अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ मिलके बजमात नमाज अदा करें। Berkenaan dengan ini ada satu nasihat daripada Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan solat berjemaah ini. Hazrat Khalifatul Masih yang kedua menerangkan bersabda, solat berjemaah adalah sangat wajib dan kewajipan yang sangat besar, sehingga jika tidak melakukannya seseorang itu tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang sejati. Jadi ini nasihat Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, solat berjemaah adalah sangat wajib dan kewajipan yang sangat besar, sehingga jika tidak melakukannya seseorang itu tidak boleh menjadi hamba Tuhan yang sejati.
Maka saya menasihatkan kepada anda semua bahawa ini adalah kewajipan yang terbesar yang mana melaksanakannya adalah tugas anda semua. Dengan menanggung segala kesusahan, sedapat mungkin datanglah ke masjid dan solatlah berjemaah kerana tanpanya kamu tidak boleh disebut sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berusahalah untuk mengerjakan solat berjemaah seperti mana saya katakan tadi. Kalau kita tidak boleh berjemaah di masjid dengan keadaan yang sekarang ini, maka kita kerjakan solat berjemaah di rumah dengan isteri dan anak-anak kita. Semoga dengan itu kita akan menjadi hamba Allah yang sejati. Mudah-mudahan dengan daras malam ini dapat meningkatkan semangat kita untuk terus mengerjakan solat secara berjemaah dan untuk menghayati solat kita itu, lakukanlah, laksanakanlah dan kerjakanlah solat kita itu dengan penuh ketenangan. Maka solat seperti itulah yang akan menarik kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala menjadikan demikian bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.